Alright, Assalamualaikum and welcome back guys. Untuk video kali ini aku tak nak sembang pasal Liga Malaysia. Kita takkan cerita pasal Liga Super ataupun Piala FA yang sedang berlangsung sekarang ni. Sebabnya itu kita akan sembang dalam next video. Sebabnya aku rasa aku dah lama tak buat video cerita pasal player ataupun legend-legend yang ada dalam liga kita. So untuk video kali ini kita sembang pasal topik yang sedikit berbeza. Yang mana aku rasakan korang semua ada satu nama dalam kepala korang. Korang pernah rasakan player tersebut akan jadi superstar Liga Malaysia. Atau mungkin player tersebut mampu untuk jadi player penting lah at least dalam skuad Harimau Malaya kita. Tapi malangnya sampai hari ini player tersebut gagal untuk capai potensi sebenar dia. Sama ada performance yang semakin drop, jatuh terus ataupun disebabkan oleh long term injury. Jadi untuk video kali ini ada satu nama sebenarnya yang bermain di fikiran aku bila kita cerita pasal wasted talent ataupun lebih kepada unlucky talent lah dia ni, iaitu bekas player Fellow United, Kelantan serta Selangor, Wan Z Haikal Wan Noor. So, bila kita petik nama Wan Z Haikal Wan Noor, korang yang biasa tengok skuad Harimau Muda di bawah kendalian Datuk Ong Kim Swee sekitar tahun 2010 hingga tahun 2015 dulu, pastinya korang akan terbayang satu figura ataupun seorang player yang berwattakan garang atas padang. Pernah juga botak suatu ketika dahulu dengan aksi lincah atas padang, kelicikan dia untuk beat 2-3 orang sebelum melakukan rembatan deras daripada jarak jauh menyaringkan gol buat pasukan tersebut. Selain daripada insiden, dia pernah juga nak bertumbuk dengan Cesc Fabregas waktu Malaysia jumpa dengan Barcelona di Stadium Shah Alam dulu. Sedar ataupun tak, tahun 2023 ni Wan Z Haikal Wan Noor baru berusia 32 tahun mat. Masih lagi muda, boleh beraksi di dalam Liga Malaysia. Ketika ramai nama-nama besar player-player senior yang dikeluarkan oleh Datuk Ong Kim Swee daripada skuad Perak tahun 2023 ni, tapi Wan Z masih lagi dikekalkan. Sebenarnya kalau kata kita nak sentuh sikit berkenaan zaman muda Wan Z Haikal ketika dia usia 19 hingga ke 23 tahun macam tu, bagi aku dia merupakan player yang cukup lengkap lah as an attacker, memiliki package yang cukup lengkap. Zaman tu kau sebut je lah apa saja technical ability untuk menjadikan seorang player tu sebagai penyerang yang cukup berbisa. Semuanya ada pada Wan Z Haikal. Atas sebab tu jugalah sebenarnya kenapa dia merupakan player yang cukup penting untuk skuad Ong Kim Swee Harimau Muda bersama dengan player-player lain, contoh macam John Bakri, Rozami Abdul Rahman, Irfan Fazai serta Wan Zaharul Nizam. Dan aku sebenarnya personally ada sebab aku sendiri kenapa dia ni dipilih as a unlucky talent ataupun wasted talent yang pernah ada dalam Liga Malaysia kita. Sebabnya di sebalik kelincahan, kelajuan, kemampuan dia di atas padang ni, dia merupakan antara player yang berkualiti di usia muda, tapi sekali pun tak pernah dapat peluang beraksi di pentas sukan C. Zaman sekarang lagilah, kalau kata kau power, lagilah pentas sukan C tu bukan tempat kau. Sama jugalah macam apa yang berlaku pada Wan Z Haikal di sebalik berjaya untuk merangkul anugerah Best Young Player FAM tahun 2011. Ramai yang beranggapan tahun tersebut adalah peluang terbaik untuk dia buktikan kemampuan dia di pentas sukan C. Tapi malangnya ketika Malaysia membuat persiapan untuk pergi ke kejohanan tersebut, beberapa hari sebelum nak fly pergi ke tuan rumah kejohanan tu, Wan Z Haikal pick up and serious injury menyebabkan Malaysia tak dapat gunakan khidmat dia. Tapi the best part is, walaupun tanpa Wan Z Haikal, skuad Ong Kim Swee masih lagi berjaya untuk mempertahankan ibu segala pingat tersebut. Selepas lebih kurang setahun dia tak dapat beraksi, dia cuba untuk recover daripada long term injury tersebut. Bagi aku, Wan Z Haikal merupakan player yang memiliki mental yang cukup kuat lah, sebabnya dia berjaya untuk buat satu great comeback dalam kerjaya dia. Sampaikan pada suatu ketika, lepas dia berjaya untuk buat comeback tu, dia sebenarnya dapat peluang untuk beraksi di J-League 3 selepas mencuri perhatian daripada scouting team Rukyu FC bersama-sama dengan Nazirul Naim. So waktu Wan Z Haikal beraksi bersama dengan Rukyu FC ni, dapatlah peminat-peminat macam aku tengok beberapa video klip dekat YouTube dia bersaing beraksi dekat J-League 3. Walaupun J-League 3 tier ketiga Liga Jepun, masih lagi berbezalah level dia dengan Liga kita. Tapi sayangnya semua tu tak kekal lama. Jodoh dia ataupun rezeki dia untuk beraksi dekat J-League 3 ni tak panjang pun. Apabila lebih kurang 2-3 bulan bersama dengan Rukyu FC ni, Wan Z Haikal dilaporkan mengalami satu long term injury. Waktu tu belum umum lagi apa injury yang dialami oleh player ni. Tapi bila aku dengar je dia mengalami ACL injury, aku auto rasa macam sedih, sebab sikit kat situ. Sebabnya oleh kerana ACL injury tersebut lah yang menyebabkan Rukyu FC melupakan terus khidmat dia, terus tak sambung kontrak. Wan Z pula
terpaksa untuk fly balik ke Malaysia untuk menjalani proses recovery. Tapi semuanya tak tamat dekat situ. Sebab macam aku cakap tadi, dia merupakan player yang memiliki mental yang sangat-sangat kuat. Sama level lah bagi aku macam Braden Gunn. Sebabnya lebih kurang lepas 9 bulan dia menjalani proses recovery dekat Malaysia, akhirnya Kelantan di bawah manajemen Tan Sri Anwar Musa waktu tu jaya untuk dapatkan tanda tangan Wan Zaid Haikal. Di Kelantan pula bagi aku waktu tu, dia mula mendapatkan konsistensi walaupun cuma beraksi di Liga Malaysia bersama dengan player-player lain, contoh macam Wan Zahrul Nizam, ada Pia juga waktu tu. Performance dia bersama dengan pasukan tersebut pernahlah membuatkan aku rasa macam Wan Zaid Haikal is back guys. Tapi malangnya geng, bagi aku sekali lagi lah sayang untuk kerjaya Wan Zaid Haikal Wano apabila Kelantan juga di bawah kendalian Tan Sri Anwar Musa ni mengalami masalah manajemen. Ada isu-isu luar padang yang tak sedap didengar dan juga masalah gaji waktu tu. Perkara-perkara inilah sebenarnya yang menyebabkan ramai star-star player yang ada dalam skuad Kelantan waktu tu decide untuk angkat kaki, keluar daripada pasukan, yang mana pada ketika tu Wan Zaid decide untuk pergi pula join satu lagi tim yang ada ramai nama-nama besar, iaitu Fedah United. Dekat Fedah United pula, kerjaya Wan Zaid Haikal ni walaupun pada awalnya nampak nampak cantik, semuanya run smoothly, beraksi di bawah kendalian jurulatih pengalaman iaitu B. Saitinaden. Teammate-teammate yang ada dalam skuad Fedah waktu tu pun boleh dikatakan sedap lah, adanya Syukur Adan, Hadin Azman, Daniel Amir, Syamim Yahya. And walaupun pasukan Fedah waktu tu pernahlah dapat peluang beraksi di pentas AFC Cup competition, walaupun tamat dekat group stage je. Setahun lepas tu, manajemen pasukan Fedah pula mengalami masalah dari segi untuk mendapatkan lesen serta terpaksa untuk kurangkan bajet, menyebabkan pasukan ni terpaksa untuk turun beraksi di tier kedua Liga Malaysia, iaitu main dekat Liga Premier. So selepas melihat kepada segala kepincangan, segala masalah yang sedang dialami oleh pasukan Fedah United waktu tu, tahun 2019 akhirnya Wan Zaid decide untuk ikut jejak langkah coach Fedah waktu tu, iaitu B. Saitinaden, bersama-sama berhijrah pula pergi ke pasukan Selangor. Bersama dengan pasukan Selangor, berbekalkan video pengenalan yang ala-ala Shaolin Soccer, timbang bola, rembat kena dinding sampai cawan bergegar bagai. Tapi malangnya Wan Zaid Haikal terpaksa disisihkan 2 tahun berturut-turut mat apabila dia mengalami ACL injury kedua serta ketiga dia waktu tu. Apa yang lebih menyedihkan sebenarnya, dalam 2 tahun kontrak dia bersama dengan pasukan Selangor tu, dia langsung tak dapat sekali pun beraksi di pentas Liga Super. Apabila ACL pertama yang dialami adalah ketika tahun pertama waktu pergi pre-season dekat Bangkok kot, tak silap aku. Sebelum dia terpaksa untuk berehat setahun, kali kedua dia kena tu satu lagi pre-season mat. Memang sangat-sangat perit, sangat-sangat pedih. Itu yang aku cakap, mental Wan Zaid Haikal ni sangat-sangat kuat. Sebabnya aku percaya mana-mana player pun akan frust, akan down lah apabila kau alami ACL buat kali kedua, ketiga dalam tempoh 2 tahun berturut-turut mat. Proses recovery yang sangat-sangat panjang yang menyebabkan kau kadang-kadang tak mampu untuk dapat balik performance kau macam dulu. Akhirnya selepas lebih kurang 3 tahun bersama dengan pasukan Selangor, tahun 2022, Wan Zaid Haikal menyertai beberapa bekas rakan sepasukan dia, contoh macam Indra Putra dan juga Syamim Yahya, sama-sama kena scam dekat pasukan Perak pula. Dijanjikan bulan bintang waktu tu, end up dia langsung tak dapat didaftarkan bersama dengan player-player senior lain waktu awal-awal season 2022. Sampai sekarang walaupun nama-nama besar lain telah pun dikeluarkan daripada skuad Perak, tapi Wan Zaid Haikal masih lagi dikekalkan oleh Datuk Lim Tiong Kim sekarang ni. Bagi aku, Perak adalah satu pasukan yang tepat kalau kata dia sedang mencari rentak ataupun tempat untuk dia buat comeback sekali lagi walaupun telah berusia 32 tahun. Sejujurnya geng, sampai sekarang aku sebenarnya masih lagi mengharapkan, masih lagi terbayang-bayang kelibat dia waktu usia muda dia dulu, kemampuan kelicikan serta kelajuan dia atas padang yang membuatkan aku rasa dia sebenarnya mampu untuk comeback sekali lagi walaupun dah di usia 32 tahun ni. Sebabnya ramai je player-player yang beraksi bersama dengan skuad Harimau Malaya walaupun dah berusia 34-36 tahun pada hari ini. Apa-apa sekalipun geng, aku rasa as a fans, aku doakan yang terbaik lah untuk future career Wan Zaid Haikal Wano. Sebabnya mungkin dia tak mampu untuk capai potensi sebenar dia sekarang ni, tapi kalau kata dia mampu untuk bimbing player-player muda yang ada dalam skuad Perak sekarang ni pun, aku rasa cukup alright lah kot. Alright guys, aku rasa itu je lah untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai career Wan Zaid Haikal Wano? Korang rasa dia merupakan unlucky ataupun satu lagi wasted talent yang ada dalam Liga Malaysia? Korang boleh kongsikan pendapat korang, komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang dengan like, share, subscribe A2N Studio. So kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku gang. Assalamualaikum. Wan Zaid usia muda, injured, tak boleh main dekat Sukan C. Aku cakap unlucky. Kalau kata yang muda tapi dalam kalender FIFA pun tak main tu, itu anak tak tahulah nak cakap apa kan.